Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Sembang Didik KPM. Pada hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Kita nak bicarakan topik-topik yang menarik pada hari ini. Dan yang menariknya, hari ini kita nak cerita tentang matematik untuk negara dan generasi masa hadapan. Kalau kita sebut tentang matematik kan, kita pergi ke kedai guna matematik. Nak berjalan pun pakai matematik juga. Nak solat 5 waktu pun matematik juga yang kita perlukan. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan 3 orang yang kita segani dan kita hormati, yang mempunyai autoriti untuk bercakap tentang perkara ini, iaitu yang pertama kita bawakan kepada anda Puan Nur Aidah Nordin, Timbalan Pengarah Sektor Sains dan Matematik BPK KPM. 15 tahun mengajar fizik dan matematik, pengalaman belajar di bahagian bekerja di bahagian pembangunan kurikulum selama lebih 10 tahun. Wow, Puan apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Amin. Masya Allah, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana bersama dengan kita di pentas Sembang Didik pada hari ini, bagi mengongsikan pengalaman-pengalaman ketika mana bekerja di BPK KPM. Baik, kita ada panel yang kedua, iaitu Dr. Suzilis Shrin Abdul Rahim, iaitu 27 pengalaman mengajar matematik, dan sekarang ini sebagai Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan UM Kuala Lumpur. Apa khabar doktor? Sihat, Alhamdulillah. Masya Allah. Lebih kurang macam nak umur saya dah pengalaman tu ya. Masya Allah. Jadi terima kasih doktor kerana bersama dengan kita pada hari ini, dan para penonton pastinya tak sabar nak dengarkan pengalaman daripada doktor pada hari ini. Dan yang ketiga, kita ada orang kata orang yang berpengalaman, iaitu Surveyor Teknologis Dr. Zakaria Muhammad Yusof, perunding juruukur bahan CQS dan pengarah pembelajaran sepanjang hayat UTM Space. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah doktor. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik, topik perbincangan kita memang cukup menarik. Macam saya ni, daripada kecil memang suka sangat mata pelajaran matematik ni. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak teruskan kepada soalan yang pertama yang kita nak ajukan. Siapa dulu ni? Kita nak bersama dengan Puan Nur Aidah dulu. Orang yang bertanggungjawab dalam sektor ini, dan kita nak lihat dalam aspek pendidikan, matematik merupakan mata pelajaran teras yang diajar sejak dari prasekolah lagi. Di sekolah, guru mengajar matematik ini dengan merujuk kurikulum dan buku teks. Mungkin Puan boleh terangkan mengenai dokumen kurikulum. Baik, terima kasih Aiman. Bila kita cakap pasal dokumen kurikulum, sebelum pergi kepada dokumen tu, elok kita tahu dulu apa kurikulum yang kita guna sekarang, kan? Masa Aiman sekolah dulu, Aiman belajar matematik ni, masa tu menggunakan kurikulum yang dipanggil kurikulum bersepadu sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah menengah. Biasa kita dengar KBSR, KBSM lah. Okey. Masa tu kalau cikgu nak mengajar, cikgu akan lihat sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran tu ialah dokumen kurikulum pada masa itulah. Sukatan pelajaran disokong oleh huraian sukatan pelajaran. Okey. Sekarang kurikulum kita adalah berasaskan standard. So dikenali sebagai kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah. Kalau biasa singkatan ni kita cakap KSSR, KSSM kan, ni kita biasa dengar kan. So untuk KSSR dan KSSM, apa yang cikgu nak mengajar dan apa hasil pembelajaran yang diharapkan itu termaktub di dalam dokumen kurikulum yang kita panggil dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Ini kita sebut DSKP lah. Jadi kalau sebut DSKP, biasanya cikgu dah tahu, cikgu dah kenal, cikgu dah faham. So apa yang ada dalam DSKP? Macam tadi Aiman kata pergi kedai kan, kita nak berjalan, kira masa dan sebagainya. Itu semua matematik. Apa yang ada dalam matematik itu? Apa bendanya matematik yang nak diajar? Itu ada dalam DSKP. So kalau kita lihat DSKP, kalau kita buka, dia berstruktur lah. Dia bermula dengan matlamat dan objektif kurikulum tu. Contohnya kita ambil kurikulum matematik tahun 1 contohnya kan. So matlamat dia ialah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor. Konsep nombor ni daripada kecil kita kena faham lah. Malah dah masuk universiti sekarang pun kita masih guna nombor kan. So konsep tu itu jadi salah satu matlamat dalam matlamat kurikulum matematik. So selain daripada matlamat, kita ada fokus dalam kurikulum tu yang dinyatakan di dalam DSKP kita. Kita juga ada strategi pengajaran pembelajaran
di dalam dokumen tersebut. Strategi ini untuk KSSM dan KSSR kita menekankan strategi yang berpusatkan murid. So bila cikgu kita nak mengajar, cikgu akan rujuk di SKP. So cikgu akan menyusun aktiviti itu yang berpusatkan murid. So apa kaedah, apa teknik yang nak digunakan. So dalam dokumen kita ni ada cadangan-cadangannya. Contohnya menggunakan simulasi, menggunakan aktiviti penerokaan, kan, menggunakan didik hibur. Untuk sekolah biasa, sekolah rendah ni cikgu ajar dengan didik hibur. Semua tu ada di dalam di SKP kita lah. So selain daripada itu, yang paling penting ada dalam itu ialah kandungannya. Apa yang nak diajar, kan? So kandungan ni, Aiman, kalau cakap pasal kandungan, dia ada banyak komponen tau. Dia bukannya ilmu pengetahuan saja, dia ada juga kemahiran. Kemahiran dalam matematik, kemahiran berkomunikasi, kemahiran sekarang sebut cakap tentang abad 21 dan abad-abad yang akan datang, kan? So, semua itu adalah di dalam kemahiran. Kemudian ada juga nilai yang dinyatakan di dalam dokumen tersebut. Okey. So selain daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai ni, untuk matematik dia ada proses matematik. Apa proses yang kita perlukan untuk membangunkan kurikulum tu, Puan? Okey, berbalik kepada tadi tu kita cakap pasal kurikulumnya, kan. So dalam untuk menghasilkan kurikulum tersebut, maka kita melalui satu proses. Proses ni, Aiman, bukannya pendek, bukan singkat prosesnya tu. Dia panjang prosesnya dan memakan masa. Kalau kita lihat model pembangunan kurikulum kita di Malaysia ni, kita menggunakan model yang dipanggil cyclic model, dengan izinlah. Cyclic model ni maksudnya kitaran. Dia ada kitaran kurikulum tu. So, biasanya kita bermula dengan analisis keperluan. Analisis keperluan ni kita lihat sangat penting lah, Iman. Analisis keperluan ni maknanya kita mendapatkan pandangan daripada masyarakat, daripada ibu bapa, kan. Sebab anak-anak mereka yang ke sekolah, so mereka lihat macam mana. So kita dapatkan pandangan mereka, kita dapatkan maklum balas daripada guru yang melaksanakan, kita mendapatkan maklum balas daripada pegawai badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang menerima murid-murid kita di alam pekerjaan mereka. So itu adalah sebahagian daripada analisis keperluan kita. So analisis keperluan ini kita lakukan dengan berbagai cara lah. Selain daripada kita mendapatkan pandangan begitu, kita juga boleh mengadakan biasanya libat urus. Libat urus ni melibatkan macam perbincangan meja bulat ataupun ada dialog, kan, dengan pemegang taruh ataupun pihak-pihak yang berkepentingan ni. Okey, so proses ini, Aiman, kalau cakap Aiman tanya pasal proses, so dia selain daripada analisis keperluan, kita ada juga proses yang lain, iaitu merancang. Selepas kita dapatkan maklumat tersebut, kita merancang. So dalam merancang tu kita akan memikirkan apakah reka bentuk yang sesuai untuk kurikulum tersebut. Sebab bila kita merancang ni, kita kena ambil kira hala tuju pendidikan kita, hala tuju pembangunan negara, aspirasi negara, dasar-dasar, dan juga kebolehpasaran anak kita ni bila mereka keluar daripada sekolah, kan? Peluang pekerjaan. Betul, peluang pekerjaan. Kita bukan saja nak mereka ni kebolehpasaran mereka di dalam negara, malah kita kalau boleh biar mereka boleh menjangkau ke peringkat global, kan, sebagaimana negara-negara lain lah. Jadi Aiman, kalau nak cerita pasal proses ni, Aiman, dia akan panjang lagi, Man. Nanti mungkin ada session lain kita akan cerita lagi, kan. Sebab kalau tadi kita tengok kitaran tu, kan, selepas kita dah membangunkan tu, kita kena rintis dulu, Man. Kita kena rintis dulu, cuba dulu di sekolah, kan, dapatkan maklum balas, kemudian kita baiki, kemudian barulah kita sebarkan. Dan pelbagai proses yang dilakukan untuk mendapatkan satu kualiti yang cukup hebat. Jadi kita nak berbalik, kita nak pergi kepada Dr. Zakaria. Okey, doktor daripada rumah nak ke sekolah berapa minit, doktor? Daripada rumah, kalau dulu rumah saya tu jauh lah. Jauh, jalan kaki lagi. Jalan kaki. Dalam berapa minit? 30 minit. Jadi itu matematik. Jadi dalam 30 minit tu mungkin kita kena standby dalam orang kata sejam lebih awal untuk pergi ke sekolah. Jadi perkara ini sebenarnya perlu diambil cakna oleh murid-murid untuk sampai ke sekolah lebih awal. Jadi mungkin perkara ini, matematik ini sangat penting untuk kehidupan kepada diri sebagai seorang murid. Jadi kita nak tanya kepada doktor, mengapakah matematik itu sangat penting untuk dipelajari oleh semua murid dan mengapa perlu dipelajari sejak kecil lagi? Okay, terima kasih, Aiman. Jadi terima kasih panel-panel sekalian. Kalau balik kepada objektif KSSR dan juga KSM tu, sebenarnya matematik itu untuk menghargai apa yang ada dalam kehidupan kita sekeliling. Wow. Ya. Kenapa? Macam Aiman cakap tadi, kita bangun pagi, kita nak ke mana? Itu kita estimate, kita anggarkan.
Bahkan sebelum kita tidur pun, kita dah kena agak malam nak tidur pukul berapa, besok nak bangkit jam berapa, berapa lama masa perjalanan daripada rumah ke tempat yang kita nak tuju, dengan apa kita nak pergi. Dia akan mempengaruhi keputusan kita. Jadi, dan bila kita keluar, kita akan dapat banyak dia punya bentuk-bentuk yang kita lihat. Ada lihat bulat, ada lihat empat segi. Itu maknanya kita menghargai keindahan alam itu sendiri, ciptaan Tuhan tadi itu. Jadi macam kita buat rumah, dia macam-macam bentuk. Ada yang curve, ada yang ialah maknanya yang square, kan? Dan tengok masjid, ada bentuk macam ini. Itu maknanya, jadi matematik itu bukan sekadar nombor, tapi bentuk dan juga turutan-turutan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kepentingannya, bila kita menghargai kepentingan matematik tadi, kita rasakan bahawa itulah kehidupan kita. Maknanya membantu kita untuk kita buat keputusan. Ya, nak naik apa, kan? Kalau dekat jalan kaki. Saya pagi tadi saya stay di hotel sebelah. Jadi saya dah agak 5 minit sampai. 5 minit sampai. Jadi itulah keputusan yang kita akan buat. Kenapa kita tak tinggal di tempat yang lebih jauh? Kerana kita rasakan bahawa mungkin ada berlaku halangan-halangan, jam dan sebagainya. Jadi cara terbaik. Jadi maknanya semua perkara-perkara berkenaan dia mempengaruhi kita untuk membuat keputusan. Sampailah apa-apa saja langkah-langkah yang kita akan buat itu akan beri kita satu keputusan yang lebih tepat, lebih jitu dan akan beri manfaat kepada orang lain juga. Ini dalam dia nak pergi ke kedai kan? Betul. Dia nak estimate masa. Ni dah nak masuk waktu Zuhur ni. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa sebenarnya? Nak beli apa? Ada perbandingan lagi. Yang mana lebih murah, mana lebih kecil. Kerana bila bercakap pasal matematik, dia panjang atau pendek? Panjang, pendek. Tinggi ataupun rendah? Besar ataupun kecil? Kan? Jadi maknanya perkara-perkara itu kan itu merupakan sifat semula jadi yang perlu ada dalam diri manusia. Ada orang suka bulat, ada orang suka panjang, ada orang suka kecil, bergantung pada kemampuan. Betul. Kemampuan. Kita nak buat rumah besar, tapi kemampuan tidak ada. Kita cek balik. Kita punya kemampuan macam mana. Kira dulu. Jadi pentingnya matematik dalam kehidupan seharian barulah kita buat keputusan. Tak guna kita berangan nak buat rumah besar, tapi kemampuan kita tidak ada, pokoknya kecil. Baik, kita nak pergi kepada Dr. Suzilis. Yang mana kalau kita lihat guru-guru sekarang dah semakin kreatif, dah semakin hebat dan mereka ni bekerja keras untuk beri kefahaman kepada murid-murid. Dan kita nak tanya kepada Doktor selaku pensyarah yang menggunakan DSKP dalam latihan guru, apakah pandangan Dr. Suzli tentang kandungan matematik KSSR dan KSSM? Silakan Dr. Terima kasih Aiman. Biasanya kadang-kadang bila kita sebut kurikulum, kita ingat dia berkait rapat hanya dengan sekolah dengan guru saja. Tetapi dia juga berkait rapat dengan institusi pengajian tinggi, terutamanya bila yang terlibat dengan latihan guru. Jadi DSKP ni sebenarnya dia jadi salah satu rujukan di dalam pengajian di universiti, sebab hasrat kurikulum, kemudian kandungan kurikulum yang kadang saya suka gunakan istilah roh kurikulum tu, jiwa kurikulum. Dia kena ada jiwa. Dia ada jiwa pendidik, jiwa kurikulum. Jadi yang ini sebagai orang yang terlibat dalam latihan para perguruan ni, kita perlu pastikan bahawa segala pengajian, segala orang kata pengalaman pembelajaran di universiti mesti seiring dengan DSKP. Sebab guru ini dia akan keluar untuk dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan hasrat kurikulum tersebut. Jadi kursus-kursus di universiti perlu orang kata kadang-kadang kalau kurikulum KSSM, KSSR tu ada semakan, begitu juga di universiti. Jadi kita perlu ada semakan supaya latihan diberikan seiring dengan apa yang diperlukan oleh kurikulum tersebut. Jadi bila saya lihat dalam KSSM dan KSSR, sebab dulu saya mengajar KBSM. Zaman dulu saya ajar KBSM. Jadi bila saya lihat, saya perhatikan ada dua aspek yang agak orang kata menunjuk untuk diri saya. Yang pertama tentang susunan kandungan kemahiran konten di dalam KSSM, KSSR. Dia lebih memberi perhatian kepada perkembangan setiap topik, setiap konsep di mana kita kata dia lebih bertumpu berasaskan konsep scaffolding. Scaffolding maknanya kita bina yang asas dulu, kemudian sedikit demi sedikit kita mantapkan lagi. So itu saya nampak dalam KSSM, KSSR. Yang kedua yang saya perhatikan adalah tentang hasrat kurikulum matematik sekarang adalah tentang pedagogi atau kaedah yang kita atau guru
nak laksanakan untuk mencapai hasrat kurikulum tersebut. So dia lebih kepada orang kata pengajaran pembelajaran abad ke-21. Jadi KSSM, KSSR ni bukan saja orang kata ada pengaruh dia di sekolah ataupun di Kementerian Pendidikan sahaja, tetapi juga di institusi pengajian tinggi, terutamanya untuk institusi seperti di UM, di mana-mana institusi lain di mana kita terlibat dengan latihan perguruan. So dia ada kesan dia juga pada kami di institusi. Wow, maknanya guru mengajar murid, doktor mengajar cikgu. Yeah. Wow, ini special. Jadi sepatutnya kita nak tanya kepada doktor, apakah pembaharuan yang dibawa dalam KSSR dan KSSM. Tapi kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sembang Didik, kembali selepas ini. Baiklah, kembali bersama saya di Sembang Didik. Aiman Sufian Azman, pengacara anda pada hari ini bersama dengan 3 panel kesayangan kita pada hari ini. Kita nak sambung perbincangan kita yang cukup menarik tadilah. Yang mana kalau kita lihat pembaharuan yang dilakukan menyebabkan murid-murid ni rasa seronok nak datang sekolah. Jadi kita nak tahu daripada Dr. Suzilis, boleh terangkan apakah pembaharuan dalam KSSR dan KSSM? Okey, terima kasih Aiman. Nak cakap tentang pembaharuan banyak, jadi saya akan memilih yang saya rasa sebagai guru dan sebagai orang yang melatih guru yang agak orang kata baharu. Satu adalah yang diperkenalkan adalah tentang literasi kewangan. Jadi ada satu topik yang mendedahkan pelajar kepada kepentingan literasi kewangan, dan juga ada topik-topik yang sebelum ini berada di mungkin peringkat lebih tinggi tetapi telah dibawa ke peringkat lebih rendah, seperti yang saya cakap tadi, konsep scaffolding. Jadi kita bina konsep tu sedikit demi sedikit supaya dia mantap. Jadi bila kita perkenalkan satu baharu, biasalah benda tu ada cabaran dia, betul, ada kesusahan dia. Saya juga sebagai pendidik yang mendidik guru pun orang kata perlu ubah suaikan cara saya mengajar. So untuk orang kata untuk memastikan bahawa hasrat di SKP tu tercapai. Jadi kadang-kadang sebagai guru cabaran yang kita hadapi tu itu biasa, tetapi kalau kita bekerjasama, kita ulang balik, kita cari ilmu yang baru untuk memahami konsep tersebut, insya-Allah kita akan boleh memahami sebenarnya apa hasrat yang membentuk kurikulum tersebut tu, memasukkan konsep atau aspek-aspek tersebut. Sebab kita perlu seiring dengan perkembangan dunia untuk memastikan bahawa pelajar kita mendapat kemahiran yang sepatutnya untuk mereka menghadapi dunia sebenar di luar sana. Jadi yang kedua yang baharu adalah juga pendekatan yang orang kata pendekatan ke arah abad ke-21. So 21 ni kalau kita cakap PAK 21, rasa semua cikgu, semua pendidik memang faham lah. Betul. Tapi untuk memetik sedikit kepentingan PAK 21 adalah tentang komunikasi dan yang paling penting melalui subjek matematik ni adalah orang kata pemikiran yang kritikal dan analitikal. Itu sangat penting sebab kemahiran ini adalah keperluan dalam orang kata workforce kita sekarang ni. Jadi itu antara pembaharuan yang saya perhatikan lah dalam kurikulum tersebut lah. Jadi saya yakin semua guru di Malaysia ini sangat bersungguh-sungguh dalam mencari satu kaedah yang cukup mudah ataupun cukup berkualiti untuk diberikan kepada murid-murid. Jadi kita nak tanya sedikit lagi kepada Dr. Suzilis, bolehkah doktor menerangkan pelaksanaan kurikulum dari aspek pedagogi ataupun teknik mengajar? Okey, terima kasih Aiman. Pedagogi ni istilah yang biasa kita gunakan. Tapi kalau untuk orang kata orang awam, kita pedagogi adalah apa kaedah yang kita pilih, strategi yang kita pilih untuk kita sampaikan pengajaran kita. Jadi dia sangat berkaitan kurikulum. Sebab kurikulum seperti saya kata tadi, dia ada jiwa dia ada hasrat dia. Jadi untuk kita capai sesuatu, kita perlu pilih jalan dan kaedah yang sesuai. Macam kita buat kek lah. Kalau buat kek chiffon tu dia ada cara dia, kalau kek butter dia ada cara dia. Jadi untuk kurikulum KSSM dan KSSR ni, dia banyak menekankan kepada kepelbagaian kaedah mengajar. So kita tak boleh mengajar dengan satu cara sahaja, sebab kita kena faham bahawa pelajar kita ada pelbagai kebolehan. Itu yang pertama. Yang kedua, pedagogi atau teknik yang guru pilih dan laksanakan tu, dia mesti sesuai dengan topik
yang kita nak sampaikan. Sebab kadang-kadang setengah topik dia memerlukan kaedah yang orang kata berbeza. Jadi untuk saya di universiti juga, saya pun perlu mengajar seperti itu di dalam kelas saya supaya pelajar saya merupakan guru, bakal guru, dia dapat merasai bagaimananya bila berada dalam satu kelas yang orang kata alaf ke-21. Wow. Supaya bila dia keluar jadi cikgu, dia dah merasai, dia dah mengalami, jadi dia faham bagaimana nak laksanakan kaedah tu sebagai seorang guru untuk murid di sekolah. Itu kaitan pedagogi dengan kurikulum dia sangat berkait. Sangat berkait. Sebab kita nak sampaikan sesuatu, kita kena ada caranya yang sesuai. Yang memikat hati. Yang memikat murid-murid. hati juga. Supaya murid-murid jadi seronok nak belajar. Dan tadi saya tertarik bila mana Puan Noraidah ada sebutkan di kalangan murid-murid kita ni kita boleh pasarkan ke luar negara. Sebab kita ada produk yang berkualiti, murid-murid kita yang berkualiti, yang mempunyai kemahiran ataupun IQ matematik yang cukup luar biasa. Bila sebut pasal luar negara tadi Puan Noraidah jadi kita nak tahu juga, kita nak tanya dengan Puan Noraidah, adakah kementerian membuat perbandingan dengan negara luar ketika proses membangunkan kurikulum matematik ini? Ya, terima kasih Aiman. Tadi kan kita bercakap pasal analisis keperluan kan. Ya. Jadi dalam proses nak membangunkan kurikulum, kita memang ada buat perbandingan dengan negara luar. So perbandingan yang kita buat ni negara-negara serantau kita dengan negara-negara maju, dengan negara yang membangun. So apa yang kita bandingkan bila buat perbandingan ni? So kita bandingkan kandungannya, kedalaman dan keluasannya. Kita juga bandingkan tentang peruntukan waktu bagi sesuatu mata pelajaran tersebut. Kita juga bandingkan bukan saja dalam bidang matematik tu, tapi mata-mata pelajaran lain yang terlibat kan. So perbandingan ni membantu kita untuk melihat apa persamaan dan perbezaan antara kurikulum kita dengan kurikulum negara lain, dan bagaimana kita nak menyesuaikan dan menyusun kandungan tersebut bagi membolehkan tadilah mencapai hasrat aspirasi negara dan juga hala tuju pendidikan kita dan juga pembentukan modal insan itu sendiri. Okay, selain daripada perbandingan, kita juga buat penanda arasan, Aiman. Penanda arasan dengan izinlah benchmarking kan, dengan negara-negara luar. Utamanya contohnya macam yang kita pernah buat pada tahun 2013 itu perbandingan penanda arasan dengan negara United Kingdom dan Singapura lah jiran kita kan. Ini adalah negara yang maju dan boleh dicontohi kan. So daripada penanda arasan tersebut kita boleh susun kurikulum kita tu, ataupun kita boleh nanti menyesuaikannya supaya dia selaraslah dengan visi dan misi kementerian dan juga hasrat negara. Jadi kalau kita lihat sebut pasal matematik ni, saya teringatlah doktor, waktu saya kecil tu, waktu darjah 1 mak saya bagi RM1 sekolah rendah, RM1 waktu sekolah agama. Jadi kita pun waktu kita bagi tu nak beli air, kita bagi RM1 tu, kita terus jalan je. Sebab kita tak tahu macam mana nak kira duit tu. Jadi maknanya pentingnya matematik ni dalam kehidupan murid-murid kita di sekolah. Kita nak tanya kepada doktor lah kan. Boleh tak doktor terangkan contoh aplikasi literasi kewangan dalam kehidupan harian? Okey, terima kasih. Bercakap pasal literasi kewangan dalam macam mana kita nak kira matematik ni. Macam Aiman cakap tadi, kita bagi RM1. Kita nak beli apa? Kan? Item. Itu item beberapa perkara. Setiap satunya berapa harga. Kan? Kemudian kita fikir nak simpan sebahagiannya. Menabung? Ya, menabung. Ya. Jadi maknanya dalam konteks ini, kita perlukan perincian, pendetailan. Kalau bahasa Inggeris dia sebut biasanya work breakdown structure. Ya, maknanya bila kita perlu detail, jadi kita boleh prepare bajet tu dengan betul. Jadi dari situlah nanti kita boleh apply di mana-mana saja kita berada. Kalau kita sebagai usahawan, kita nak pastikan aliran wang tunai tadi masuk dan keluar. Bila banyak yang masuk, kurang yang keluar, maknanya kita untung. Ya, bila keluar banyak, masuk sikit, rugi. Jadi itu pendekatan begitu perlu ada. Dan untuk membolehkan aliran masuk tu banyak, berapa perkara yang perlu kita laksanakan. Dan pada masa yang sama juga, kita kena fikirkan kaedah yang paling baik, yang paling mantap supaya kita dapat menghasilkan sesuatu itu dengan kos yang paling minimum. Tetapi hasilnya memberangsangkan. Jadi bila matematik ini lebih kepada bajet, ya, berapa perkara. Kemudian dari segi aplikasi lagi, kita perlu lebih detail lagi. Jadi kadang-kadang hidup kita ni, orang kata, oh detail ni cerewet. Tapi itu sebagai satu keperluan. Kita nak pasang pintu, pasang pintu.
kita kena tahu jenisnya. Lain jenis, lain harganya. Kita kena tahu saiznya. Lain saiz, lain harganya. Ya, kita perlu tahu juga grade ataupun kualiti. Kerana semua itu mempengaruhi harganya. Barulah kita boleh tahu kemampuan kita itu macam mana. Jadi itu semua itulah matematik yang mau tidak mau kita perlu belajar. Ya. Jadi akhirnya nanti kita boleh mampu bernegosiasi dengan orang yang lain. Itu yang penting sekali itu. Betul. Ya. Maknanya bila ada matematik ni kita dapat mentimbang tara. Betul. Yang mana betul. satu kita nak berdasarkan bajet yang kita ada kan. Yes. Tapi dalam sektor pekerjaan pula, di manakah pentingnya matematik ni, doktor? Okey, dari sektor pekerjaan memang kita tak dapat nafikan lah. Yang pertama, kalau dari segi matematik, dia orang tanya berapa gaji saya. Itu paling penting. Berapa gaji kan? Betul. Cuti bila, berapa jam bekerja, shift pagi ke malam. Itu basic. Semua pekerjaan. Tapi kita ambil sektor-sektor tertentu. Contohnya sektor pelancongan. Sektor saya sektor pembinaan. Kan bidang saya ni sektor pelancongan. Jadi bila pelancongan tadi tu, kita tengok negara mana kita nak pergi lawati. Kawasan mana. Itu semua kan keperluan apa? Dari segi kos keseluruhannya. Okay? Kemudian berapa ramai. Berapa banyak trip, berapa bas, jarak macam mana. Jadi akhirnya nanti maknanya kita dapat apply matematik tadi tu untuk menghitung supaya yang mengikuti rombongan tadi happy dan juga yang menguruskan juga happy juga. Kerana of course kena ada elemen-elemen keuntungan di situ. Kerana dalam menghargakan satu perkara ni sebenarnya kita ada 5 perkara sebenarnya. Kan? Kos bahan, kos pekerja, kos mesin, kos operasi, kan? Kemudian jangan lupa keuntungan. Ya, kan? Keuntungan. Macam mana kita nak kira keuntungan tanpa kita mengira kos? Jadi itu kan matematik semua itu kan? Jadi kadang-kadang kita buat sesuatu, kita jual dengan harga sekian-sekian. Tapi kita tak kira dia punya kos. Akhirnya kita rugi. Kos sendiri, gaji tidak ada, kos kita keluar, buat marketing dan sebagainya, kita tak ambil kira. Kos juga? Kos, itu semua kos. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita apply dalam apa-apa sektor sekalipun. Satu lagi sektor pembinaan. Sektor pembinaan ini maksudnya dia kena buat rumah. Kena buat rumah. Jadi tentulah buat rumah itu bergantung kepada kemampuan dia, keupayaan keuangan diri. Dan juga kalau kita ada duit yang lebih, jadi kita mungkin boleh mereka bentuk bangunan berkenaan mengikut apa yang kita nak lah. Tapi tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Jadi tak semua. Jadi maknanya di sini semua itu maknanya bergantung kepada kemampuan dan akhirnya matematik tadi memberi kita satu keputusan yang tepat. Yang tepat tadi tak semestinya kita puas hati, tapi itulah kemampuan yang kita ada. Itu yang mana. Sebab itu panggil matematik itu adalah untuk kehidupan. Kan? Jadi jangan fikir matematik itu untuk jadi jurutera, untuk masuk universiti, tidak sebenarnya kan. Tapi nampak gaya tu macam saya kena belajar bisnes dengan doktor. Macam mana nak kira kos, nak kira untung tu yang paling penting. Baik, dan selepas ini saya nak tanya tentang dekat sekolah ni dia ada satu soalan yang kita sebut soalan kebat. Baik, tapi para penonton jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan tanyakan soalan ni. Nak tahu jawapannya kembali dalam Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Didik. Yang mana hari ini kita bicarakan tentang matematik untuk negara dan generasi masa hadapan. Sebut generasi masa hadapan, doktor. Kita nak pergi kepada Dr. Suzilis. Yang mana abad ke-21 ni, murid-murid ni kadang-kadang bijak pada cikgu lagi. Istilahnya begitulah kan. Jadi maknanya guru kena lebih kreatif dan mainkan peranan yang cukup penting untuk memberikan murid-murid ni berfikir dengan aras yang lebih tinggi. Jadi kita nak tanya kepada doktor sebagai orang yang berpengalaman dan juga orang yang terlibat dalam perkara ini, apakah pandangan doktor tentang kebat dalam membentuk keupayaan murid dalam pemikiran matematik dan masa depan negara? Silakan doktor. Okey, terima kasih Aiman.
soalan Aiman ni. Okey, bila kita sebut kebat, dia sebenarnya satu kemahiran. Kemahiran kita kata berfikir aras tinggi. Tapi sebenarnya kebat ni dia bukan perkara baru, sebab sebelum ni kita kenalkan kebat ni sebagai KBKK, kemahiran berfikir secara kritis dan kritikal. Jadi bukan dia kritis, dia bukan sesuatu yang orang kata baru. Tapi ditekankan sekarang ni sebab keadaan semasa. Sebab di alam pekerjaan, kemahiran berfikir secara analytical dan kritikal dan kreatif ni sangat-sangat penting. Sebab pergerakan di luar sana, kita kata IR 4.0 tu, dia bergerak sangat cepat. Dia berasaskan sains, matematik dan seterusnya. Jadi, untuk guru yang kita latih di universiti dan juga untuk guru-guru yang di luar sana, mereka perlu memahami. Saya pun perlu memahami sebenarnya kebat tu apa. Kita mesti ada satu pemahaman yang orang kata sama. Jadi Aiman, kadang-kadang bila kita sebut kebat, orang akan terbayang, even pelajar, dia akan terbayang mesti soalan tu panjang, mesti soalan tu berbelit-belit, tapi sebenarnya berhuraian, bercerita panjang, tapi sebenarnya dia tidak. Bila kita sebut tentang kebat ni dalam proses pengajaran pembelajaran, dia melihat kepada tahap pemikiran yang kita orang kata perkenalkan. Jadi dalam pengajaran pembelajaran kita, guru perlu orang kata wujudkan situasi dari segi pedagogi atau teknik yang digunakan, dari segi soalan yang diberikan, dari segi aktiviti atau latihan. Dia mesti ada ciri kebat, di mana bermaksud di sini ciri dia akan membawa pelajar tu kepada tahap-tahap pemikiran yang berbeza-beza, yang makin lama makin tinggi. Dia boleh menjadi seorang yang sangat analytical, sangat kreatif. Kalau kita lihat dalam KSSM tu, dia ada beberapa orang kata penyataan yang menggalakkan guru untuk mewujudkan aktiviti yang akan mengembangkan kebat ni di dalam kalangan pelajar. Contohnya kita melihat sebagai satu aktiviti yang melibatkan tentang membuat dan mengesahkan konjektor tentang hasil tambah orang kata sudut dalam poligon. Jadi aktiviti macam melibatkan penakkulan, eksplorasi. Jadi aktiviti ini akan sangat-sangat menggalakkan pelajar tu untuk berfikir. Itu kebat yang dimaksudkan di dalam kurikulum kita tu. Itu sangat penting sebab kita perlukan tenaga orang kata kerja yang generasi muda ni untuk masa depan negara kita. Betul. So kita nak orang yang berfikir. Itu pentingnya kebat. Cikgu saya kata kalau nak berfikir ni kena fikir luar kotak. Jangan luar kelas je. Jadi kita dah lihat kepada Puan Noraida dalam konteks kurikulum. Apakah yang dikatakan sebagai kebat? Ya, betul Aiman. Terima kasih Aiman. Kebat ni macam tadi Aiman cakapkan, kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya berfikir tu kena tinggi sikit daripada yang biasa mereka fikirkan. Jadi kalau dalam kurikulum kita memang diberi penekanan kebat ni. Macam Dr. Suzy kata tadi, diberi penekanan yang sebelum ni ialah KBKK lah, secara kreatif dan kritis dan kreatif. Jadi dalam kebat ni biasanya diberi penekanan apabila murid itu sudah boleh mengaplikasikan, sudah boleh menggunakan pengetahuan dia, kemahiran dia dan nilai. Dan nilai yang diperolehi berkaitan dengan matematik ni di dalam situasi yang baharu ataupun dalam kehidupan harian mereka lah. Okey, kita ambil satu contoh. Biasanya dalam kelas kalau cikgu nak menerapkan kebat ni, dia perlukan aktiviti. Sebab tu kita kata tadi perubahannya ialah strategi itu berpusatkan murid. Contohnya kita ambil nak mengajar jumlah sudut dalam segitiga. Kalau dulu Aiman sekolah kan kita belajar segitiga, cikgu akan cakap sudut sini, sudut sini, sudut sini, jumlah dia 180. 180. Kan? Kalau dalam segitiga. So cikgu pun letak nama, sudut ni A, sudut ni B, sudut ni C. Cikgu pun tulis kat papan hitam A campur B campur C sama dengan 180. Dulu masa saya belajar, mungkin Aman pun dulu belajar macam tu. Cikgu dah tulis, kita pun salin lah, kita pun gunakan. Tapi dalam nak menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi ni, cikgu akan menggunakan aktiviti hands-on, aktiviti yang murid sendiri buat untuk dia discover dengan izin untuk dia menemukan bahawa rupanya jumlah ni adalah 180. Contoh kita ambil contoh. Kita minta murid lukis segitiga, tak kisahlah saiz macam mana pun, kemudian potong bucu dia tu. Contohlah, maksudnya murid sendiri yang buat. Dia dah lukis segitiga, dia potong bucu, dia tak tahu sudut tu berapa kan. Dia potong je bucu-bucu, kemudian susunkan bucu-bucu tersebut, jadi tak garis lurus kan. Disusunlah macam mana pun dia akan jadi garis lurus. Kalau Aiman tak percaya nanti Aiman boleh cuba. Saya nak kena cuba juga ni. Okey. So bila kita susun tu dia jadi garis lurus kan. Sudut kat garis lurus berapa? Kan? Gunalah jangka apa panggil?
protector kan. Jangan ke sudut lah. Dulu masa saya sekolah panggil je ke sudut. Ukur tu murid sendiri akan discover, akan menemui bahawa jumlah tu 180. Jadi mereka sendiri faham bahawa sudut ni jumlahnya 180. Dalam proses murid tu nak buat aktiviti tadi tu, murid tu sebenarnya dah gunakan pelbagai kemahiran berfikir. Dia dah mengaplikasi, dia dah menganalisis, dia dah pecah-pecahkan, dia susun balik misalnya. Dia juga dah boleh membuat penilaian, dia sendiri buat pertimbangan berapa, dan dia sendiri buat keputusan. Dan akhirnya cikgu biasanya akan suruh murid sendiri merumus apa yang dapat daripada situ. So murid kata, okey cikgu, jumlah sudutnya ada 180 sebab murid sendiri boleh beri justifikasi dia. Itulah kebat dalam kurikulum kita, Aiman. Maknanya mereka sendiri yang buat pertimbangan, mereka buat keputusan dan mereka buat rumusan. Saya suka sangat perkataan tu. Jadi kita nak tanya kepada doktor, kalau kita sebut kebat dengan matematik dalam pekerjaan ini, perlukah ataupun ianya sebagai satu perkara biasa je? Okey. Sudah pasti perkara itu menjadi satu keperluan, kerana perubahan itu cepat berlaku. Ya. Kadang-kadang kita belajar dulu lain, tapi aplikasi di pekerjaan itu lain. Jadi masing-masing memerlukan satu tahap pemikiran yang agak tinggi. Saya bawa 3 perkara, kan. Maknanya untuk kita supaya pelajar-pelajar, supaya murid-murid tadi boleh apply. Kita pakai konsep 3A. 3A. Maknanya matematik. A apa? A pertama, dia mesti accept the reality, cepat. Kan? Supaya, macam mana ni? Aku belajar lain, kerja lain. Kan? Supaya dia boleh adapt. Dia boleh accept reality kita. Dulu kita belajar dulu face to face. Kan? Bila dah pandemik, belajar secara online. Bukan sekadar murid-murid, cikgu-cikgu nak kena accept reality berkenaan. Walaupun kita tak suka. Macam saya, 36 tahun mengajar. Kan? Akhirnya 36 tahun, di penghujung servis bercakap dengan dinding. Kan? Maknanya tak ada pelajar murid-murid di depan, tak ada pelajar-pelajar di depan. Tapi kita kena accept this is the reality. Supaya kita mencari teknologi-teknologi yang sesuai. Jadi untuk mencari teknologi yang sesuai tadi, kita kena adapt. Kita tak belajar Zoom di dalam kurikulum kita. Kan? Kita tidak ada. Tapi suasana berkenaan itu membolehkan kita adapt dengan teknologi. Perkiraan tadi tu. Jadi tak boleh kira lagi, dulu saya tak belajar, tak boleh. Tidak boleh jadikan excuse lagi. Jadi keputusan-keputusan beginilah yang penting kepada kita bila bekerja nanti. Kerana tak semua apa yang diajar di universiti, di peringkat sekolah, itulah yang dia akan buat di medan pekerjaan. E yang ketiga, mana kita kena adjust. Okey. Mana apa, bila kita adjust, jadi kita dah terima hakikat yang berlaku, kita dah boleh adapt dengan teknologi, maka kadang-kadang teknologi itu tidak sesuai sedikit dengan kita, so kita perlu adjust. Macam mana nak letakkan slide, macam mana nak letak tengok macam ni. Jadi semua itu hasil daripada pembelajaran lah. Jadi maknanya dalam matematik ni dia kebat tadi sepatutnya latihan-latihan yang dibuat di sekolah tadi mampu untuk mereka ni berfikir dan juga membuat keputusan. Kerana buat keputusan sangat penting dalam medan pekerjaan. Kadang-kadang dalam masa satu minggu, kadang-kadang 30 minit, kadang-kadang immediate decision nak kena buat. Terus nak kena buat, kan. Jadi nak dapatkan, nak melahirkan pelajar-pelajar begini, maka latihan-latihan di peringkat sekolah itu menjadi satu perkara yang penting dalam matematik. Baik, jadi tadi Puan Doraidah ada sebut pasal ada buat aktiviti, potong kertas, cantum balik, dapat jawapan. Saya nak tanya tentang aktiviti selepas ni. Baik, murid-murid pun nak tahu, kan, suka tak buat aktiviti kat sekolah? Suka. Okey, baik. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Sembang Didik. Kepada para penonton, kita bersama dengan 3 orang panel kesayangan kita pada hari ini, yang mana kita bicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan matematik. Bila sebut matematik, nombornya 1 sampai 10. Dan 10 nombor ini boleh dijadikan sehingga beribu-ribu, beratus jutaan, sehingga milion, trilion dan sebagainya. Baik, jadi kita nak tanya kepada Puan Doraidah, apakah aktiviti yang dilakukan untuk membina sebuah kurikulum? Silakan Puan. Okey, Aiman. Tadi kita cakap aktiviti tentang kebat, kan? So ini tentang pembangunan kurikulum itu sendiri.
Jadi apa yang kita buat dalam membangunkan kurikulum ni, selepas dapat analisis keperluan tadi tu, kita akan merancang, kemudian kita akan membuat pemetaan. Sebelum kita menulis sesuatu kurikulum tu, kita akan petakan dulu. Petakan dari segi kandungannya, dari segi agihan waktunya, dari semua aspek berkenaan kurikulum tersebut. So pemetaan ini kita buat daripada sekolah rendah hingga ke peringkat menengah lah, untuk kita lihat kandungannya tu dari segi kedalaman dan keluasan, dan juga sama ada, sebab ada beberapa model dalam kita membangunkan kurikulum ni, sama ada dia bentuk spiral, maksudnya kita akan ulang cuma kedalaman dia bertambah, ataupun dia secara modular, maksudnya dia habis satu kemudian satu lagi topik kan. So selepas kita menulis tersebut, kita akan selepas memeta, tadi memeta. So, selepas kita petakan barulah kita tulis. So kita biasanya adalah template ataupun format dalam penulisan kurikulum ini. So lepas menulis, maka kita akan ada pemurnian dan pemantapan sebelum kita membuat uji rintis. Uji rintis ni maksudnya ialah melaksanakan kurikulum tersebut secara terhad. Terhad dari segi bilangan sekolah dan dari segi bilangan tempoh waktu dia. Jadi melalui uji rintis itu nanti kita akan dapat maklum balas lah tentang bagaimana kurikulum yang kita nak bangunkan tersebut. Nanti kita akan ada lagi sekali kitaran kawal kualiti sebelum kita boleh sebarkan. Itu sikit sebanyak tentang aktiviti kita lah. Itu yang menyebabkan dia makan masa tu sikit, Aiman. Dia dan juga tak begitu cepat. kan. Ya, betul. Dan kita nak tahu juga bila dah siap semua tu kan, apakah badan ataupun jawatan kuasa yang meluluskan kurikulum matematik ni? Ya, betul. Bagus soalan Aiman. Sebab kita nak menjamin kualiti dia, sebab ini adalah kurikulum yang dilaksanakan di seluruh negara, melibatkan semua peringkat murid untuk pembentukan modal insan. Jadi di kementerian kita ada 2 jawatankuasa yang tertinggi, 2 jawatankuasa tertinggi, iaitu jawatankuasa kurikulum kebangsaan. Ini di peringkat pusat, iaitu di peringkat kebangsaan. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Okey, satu lagi jawatankuasa yang akan meluluskan, jawatankuasa ini dia bukan saja meluluskan, dia juga memperakulah supaya kurikulum ini boleh dilaksanakan. Satu lagi yang tertingginya ialah jawatankuasa perancangan pendidikan ataupun JPP. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. Jadi yang sekarang ini adalah Menteri Kanan Pendidikan lah. So selain daripada 2 jawatankuasa tertinggi ini, kita ada juga jawatankuasa lain di mana kurikulum kita ini akan melalui beberapa jawatankuasa sebelum dia boleh dilaksanakan tu, iaitu melalui mesyuarat profesional Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, dan juga pengurusan tertinggi, mesyuarat pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan. Yang ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KPM sendiri. Selepas dapat kelulusan ini, Aiman, yang tadi kan saya ada sebut tentang merintis kan, nak rintis tu. So bila kita dah rintis, kita tambah baik berdasarkan kepada maklum balas rintis tersebut, maka kita kena melalui lagi jawatankuasa kawal kualiti, dipanggil jawatankuasa validasi kurikulum mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran bukan saja matematik akan melalui jawatankuasa ini. Setelah disahkan sesuai ataupun tidak ada masalah ataupun boleh dilaksanakan, dia bukan boleh dilaksanakan lagi dia ada lagi satu jawatankuasa, iaitu jawatankuasa kawalan kualiti bahagian pembangunan kurikulum. So kita melalui banyak proses kawal kualiti sebelum dia boleh dilaksanakan lah. Baru sampai ke sekolah. Ya, betul. Macam itu orang kata punyalah kita nak jaga kualiti dan kita nak pastikan murid-murid kita ini dapat menguasai matematik dengan baik. Tapi doktor, ialah Allah ciptakan manusia ni berbeza-beza. Ada yang mampu menguasai matematik ni dengan tahap yang sederhana, dan ada yang mampu menguasai matematik dengan tahap yang begitu luar biasa. Jadi kita nak tanyalah kepada doktor, apakah perkaitan antara keupayaan murid itu dalam matematik dengan masa depan negara dan generasi akan datang? Silakan doktor. Wah, hebat soalan Aiman. Masa depan negara. So kenapa kita perlu matematik? Kerana kita memerlukan masyarakat yang boleh berfikir. Of course berfikir ni macam-macam level lah. Level pengarah, level di peringkat pengurusan, penyeliaan, dan juga mungkin di peringkat bawahan. Tapi semua itu, proses itu perlu ada seorang yang jadi ketua, dia akan buat keputusan yang direct, maknanya yang mengetuai kumpulan berkenaan. Dan mereka-mereka ini mestilah ada ilmu tertentu untuk memastikan setiap keputusan yang mereka buat tadi itu betul mengikut misi organisasi, misi negara. Umpamanya kalau kita nak lahirkan
tenaga kerja mahir negara mengikut sektor. Contohnya dalam sektor pelancongan kita perlu berapa. Jadi berapa ramai, macam mana kita nak lahirkan begini. Jadi kita akan arahkan ataupun kita akan rancangkan setiap peringkat supaya mereka ni mencubakan diri. Jadi of course dalam proses itu kita kena timbullah peringkat untuk kita nak tanam minat mereka ataupun kecenderungan tadi supaya mereka dia nampak hala tuju tadi tu. Dia nampak, dia belajar matematik, dia dah nampak dah. Matematik ni kadang-kadang dia tak minat ni pasal aku bukan nak masuk universiti. Tapi dia kena tahu kan, sesimpel jadi buruh binaan pun dia kena ada matematik. Kan? Berapa lama untuk menyiapkan sesuatu perkara. Ya. So nak pasang kapet untuk kawasan begini, berapa orang yang diperlukan. Jadi itulah memberi peluang untuk dia membuat keputusan. Keputusan mereka daripada bawah ini akan membantu keputusan yang lebih atas. Jadi dia akan tahu dari segi produktivitinya. Dari produktiviti. Nak cat dinding seluas begini, berapa lama ambil masa. Jadi ataupun dia boleh nak menjimatkan lagi. Mungkin dia kena tambah masa yang sesuai. Jadi keputusan-keputusan yang nampak simple begini akan membantu negara dalam merangka berapakah sebenarnya keperluan tenaga kerja mahir dalam sektor-sektor yang berkaitan. Sama juga dalam sektor pelancongan. Ya. Jadi kita nampak pelancongan ni ada pulau, ada nama-nama ni dia punya resort tertentu. Tapi bagaimana penyediaan infrastruktur yang berkenaan? Infrastruktur ni banyaklah. Kan, jalan, jambatan dan sebagainya. Semua ini akan diisi oleh generasi-generasi yang akan dia nampak. Itulah punya peluang-peluang untuk mereka melaksanakan pekerjaan itu. Jadi ini dia. Kalau daripada apa yang disebutkan oleh ahli panel kita jelas menunjukkan bahawa nak tak nak kita kena mahir untuk mata pelajaran matematik ini untuk generasi yang akan datang. Baik, sedikit mungkin kita nak dengar kesimpulan daripada Dr. Suzili daripada perspektif latihan guru. Silakan Doktor. Terima kasih Aiman. Jadi kalau dari perspektif perguruan, kita perlu pastikan bahawa guru-guru yang bakal keluar untuk melaksanakan kurikulum matematik yang sedia ada, mereka perlu mempunyai fahaman dengan kurikulum tersebut. Mereka perlu faham bahawa pembelajaran matematik dalam abad ke-21 ni sebenarnya menekankan pemikiran matematik. Jadi pemikiran matematik itu sangat penting. Yang kedua, para guru juga perlu memahami bahawa bukan setakat kandungan saja, tetapi kemahiran yang lain seperti kemahiran berkolaborasi, kemahiran boleh berkomunikasi dan menyelesaikan masalah itu sangat penting dalam kehidupan seharian. Dan kemahiran ini dapat pelajar capai melalui pembelajaran matematik. Jadi sebagai guru kita perlu dalam bahasa Inggeris kita perlu empower pelajar. Kita berikan kuasa belajar pada pelajar di dalam kelas, tetapi guru sebagai orang kata facilitator, mereka akan guide pelajar tersebut supaya pelajar ni akan dapat melalui proses pembelajaran yang bermakna. Dan aktiviti yang diberikan itu akan membantu pelajar melihat kepentingan matematik seperti yang telah disebutkan oleh panel-panel lain, bahawa matematik itu adalah sebenarnya dalam abad ke-21 untuk saya adalah tentang berfikir, dan negara kita perlu rakyat yang berfikir. Bila kita berfikir, maka kita akan lebih berinovasi dan kita akan maju ke hadapan. Kita nak pergi kepada doktor, sedikit kesimpulan yang mana kalau kita lihat daripada perspektif orang awam itu sendiri. Okey. Kalau dari segi matematik ini, saya boleh simpulkan bahawa kita perlukan pemerhatian. Ya, of course untuk memilih kan. Daripada pemerhatian kita perlu ada perhitungan ataupun perkiraan. Ya, daripada perkiraan itu barulah kita nampak peluang-peluang. Maknanya peluang untuk menghalakan dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersesuaian. Jadi pemerhatian, perkiraan atau perhitungan dan juga peluang pekerjaan tadi menjadi satu perkara yang sangat memerlukan aspek-aspek matematik tadi.
tak ada orang yang boleh buat keputusan tanpa ada matematik. Sebab itulah kalau kita tengok doktor berjaya sampai sekarang sebab adanya matematik. Okey, baik. Kita nak pergi kepada orang yang bertanggungjawab dalam kurikulum matematik ini yang mana cukup penting untuk murid-murid kita di sekolah. Bagaimanakah daripada sudut kesimpulannya pandangan KPM tentang topik kita hari ini? Jadi Aiman, sebagai kesimpulannya dari perspektif kementerian ni lah kan, memang kita harap guru teruskanlah melaksanakan kurikulum matematik ni, teruskan mengajar matematik. Kerana matematik ini menjadi nadi sebenarnya asas kepada semua kehidupan, aktiviti kehidupan harian kita. Macam yang telah dikongsikan oleh ahli panel kita kan, roh matematik itu sendiri adalah penyelesaian masalah. Tak ada penyelesaian masalah kalau tak ada matematik kan. Kalau kita belajar matematik mesti ada problem penyelesaian masalah. Jadi sebagai di pihak kementerian kita memang berharap supaya hasrat ini diteruskan, dicapai melalui guru-guru yang melaksanakan kurikulum. Sebab dalam pembentukan negara, sebagaimana yang panel-panel kita dah sebut pun, memang perlunya ada pengetahuan matematik tersebut. Sama ada taras tinggi atau rendah, matematik itu perlu, memang dia akan gunakan dalam kehidupan mereka. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Noraidah Nordin, Timbalan Pengarah Sektor Sains dan Matematik BPK KPM, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Dr. Suzilis Shrin Abdul Rahim, Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan UM Kuala Lumpur, dan juga kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Surveyor Teknologis Dr. Zakaria Muhammad Yusof, Perunding Juruukur Bahan CQS dan Pengarah Pembelajaran Sepanjang Hayat UTM Space atas penjelasan dan juga ilmu yang diberikan kepada saya. Saya bertambah jatuh cinta kepada matematik bila dengarkan kupasan daripada panel-panel kita pada hari ini. Dan kepada murid-murid sekalian, macam mana sekarang? Dah mula minat dengan matematik? Terus buat latihan dan insya-Allah anda semua akan berjaya. Kita jumpa lagi dalam Sembang Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM